Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina binti Kamaluddin. Nombor matrik saya adalah D23101113. Saya dari kumpulan 7 dan semester 2 Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak Fakulti Bahasa dan Pendidikan Universiti Melaka ingin menerangkan perbezaan aktiviti pembelajaran mengikut kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan kurikulum permata bagi subjek kurikulum pendidikan awal kanak-kanak SEC 2313 yang diajar oleh Cik Nur Farah Najiah binti Rosili. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan atau secara ringkasnya KSPK dan kurikulum permata juga mempunyai perbezaan aktiviti pembelajaran dari segi pelbagai aspek. Baiklah, saya akan menerangkan bagi perbezaan yang pertama, kurikulum standard prasekolah kebangsaan atau secara ringkasnya KSPK dan permata dari segi aspek matlamat. Bagi matlamat kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK, kurikulum standard prasekolah kebangsaan ini bertujuan untuk memperkembangkan potensi murid yang berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, rohani, intelek dan sosial atau secara ringkasnya JERIS melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka lebih bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran seterusnya. Bagi kurikulum permata pula, terdapat dua matlamat. Matlamat yang pertama adalah matlamat kurikulum permata negara ialah untuk menyediakan program asuhan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Matlamat yang kedua pula adalah kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang punya asas yang mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya, perbezaan yang kedua bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan kurikulum permata dari segi objektif. Terdapat 9 objektif bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK telah menyediakan peluang kepada murid untuk mencapai objektif seperti yang berikut. Objektif yang pertama adalah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian bagi murid yang beragama Islam. Ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat di negara Malaysia. Keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat di Malaysia. Kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Kelapan, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Dan objektif yang terakhir bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK mengaplikasikan pemikiran kreatif dan inovatif serta kemahiran untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Bagi permata pula, terdapat 6 objektif. Permata negara telah menyediakan garis panduan kepada pendidik untuk melaksanakan aktiviti pengasuhan awal kanak-kanak untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan, iaitu objektif yang pertama adalah untuk membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersas yang mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Objektif yang kedua adalah untuk membina kemahiran sosial, kemahiran interpersonal dan kemahiran intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak itu bergaul dalam masyarakat. Ketiga, membina kanak-kanak untuk menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa Ibunda dan bahasa Inggeris. Keempat, mendidik kanak-kanak untuk mengamalkan pemakanan yang sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan juga amalan gaya hidup yang sihat. Kelima, untuk melatih kanak-kanak dalam mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri sendiri. Objektif yang terakhir bagi kurikulum permata adalah untuk membentuk kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan kemahiran motor halus serta perkembangan fizikal yang mapan. Perbezaan yang ketiga
bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum pemata dari segi konsep. Konsep yang digunakan bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK adalah strategi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berpusatkan murid yang bermaksud penglibatan murid secara aktif dalam sesuatu aktiviti pembelajaran dan mereka juga diberi tanggungjawab ke atas pembelajaran mereka itu sendiri. Di bawah pembelajaran berpusatkan murid ini juga, murid memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran kerana pembelajaran digerakkan ke atas minat, dorongan dan keperluan murid. Murid diberikan kebebasan untuk memilih jenis aktiviti, bahan dan masa semasa pembelajaran. Manakala guru pula merupakan pemudah cara atau pembimbing yang memandu murid dalam menjalankan aktiviti pembelajaran. Strategi yang kedua iaitu pembelajaran melalui pendekatan bersepadu dapat memenuhi keperluan murid yang berbeza-beza dari segi perkembangan, minat dan kebolehan serta perbezaan dari segi latar belakang. Strategi yang ketiga iaitu belajar melalui bermain yang dapat memberi peluang kepada murid untuk belajar dalam suasana yang bebas, selamat, menggembirakan dan bermakna. Strategi yang keempat iaitu pembelajaran berasaskan inquiry melalui pelbagai pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek, penyiasatan saintifik, pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran kolaboratif. Sebagai contoh, murid boleh melaksanakan aktiviti penerokaan, penyiasatan, penyoalan, berfikir secara reflektif dan penemuan ilmu yang baharu. Strategi yang kelima iaitu pendekatan bertema, penggunaan satu tema umum bagi merintasi bidang pembelajaran. Strategi yang keenam iaitu pembelajaran berasaskan projek. Ciri-cirinya adalah kaedah ini boleh digunakan secara individu ataupun secara berkumpulan. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil yang siap. Interaksi guru dengan murid adalah berbentuk bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses iaitu guru sebagai fasilitator. Strategi yang ketujuh iaitu pembelajaran secara misteri berfokuskan kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari. Strategi yang terakhir iaitu pembelajaran kontekstual menyediakan pembelajaran secara konkret yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Bagi kurikulum pemata pula, konsepnya adalah yang pertama, pendidikan secara holistik atau dalam bahasa Inggerisnya whole brain learning. Konsep yang kedua iaitu pendekatan pengupayaan kanak-kanak, iaitu kanak-kanak digalakkan untuk meneroka, mencuba, menjalankan eksperimen, berinteraksi dengan rakan-rakan dan orang dewasa secara bebas dalam persekitaran yang selamat. Konsep yang ketiga iaitu pembelajaran yang menyeronokkan bagi membina kemahiran bersosial ataupun perasaan ingin tahu. Keempat, kurikulum dan pedagogi iaitu kolaborasi komuniti, ibu bapa dan komuniti, pakar bidang awal kanak-kanak, jabatan kerajaan dan pihak berkuasa tempatan. Kelima, program asas pengasuhan berkualiti untuk bayi dan kanak-kanak iaitu dari segi perapatan dan kejelikitan atau bahasa Inggerisnya attachment and bonding, penjagaan, pemakanan, kebersihan, kesihatan, keselamatan dan persekitaran yang kondusif. Keenam, pembelajaran aktiviti perkembangan yang serentak, optimum dan berkesan. Konsep yang terakhir iaitu konsep ketujuh bagi kurikulum pemata adalah penaksiran dan penilaian iaitu pemerhatian dan penaksiran semasa anak-anak sedang bermain. Perbezaan yang terakhir bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan kurikulum pemata dari segi bidang pembelajaran. Bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK terdapat 6 tunjang utama. Tunjang yang pertama iaitu tunjang komunikasi, kedua tunjang keterampilan diri, ketiga tunjang perkembangan fizikal dan estetika, keempat tunjang sains dan teknologi, kelima tunjang kemanusiaan dan yang terakhir keenam tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Manakala bagi pemata pula adalah terdapat 6 bidang ataupun perkembangan. Yang pertama adalah perkembangan sosial, sosio-emosi dan kerohanian. Kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Yang keempat, perkembangan fizikal dan psikomotor. Kelima, perkembangan kreativiti dan estetika. Dan yang terakhir, bidang bagi pemata adalah perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Berikut adalah penerangan bagi 6 tunjang kurikulum standard prasekolah kebangsaan iaitu KSPK. Tunjang yang pertama iaitu tunjang komunikasi. Tunjang ini menekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi.
Tunjang ini juga mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah, iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Bagi murid di sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil, mereka wajib mempelajari bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Tunjang yang kedua iaitu tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang ini memberikan keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan juga nilai. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu dalam subjek pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam wajib dipelajari oleh murid yang beragama Islam, manakala pendidikan moral pula dipelajari oleh murid yang bukan beragama Islam. Seterusnya, tunjang yang ketiga iaitu tunjang kemanusiaan. Tunjang ini menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global, serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Tunjang yang keempat iaitu tunjang keterampilan diri. Tunjang ini memberikan penekanan kepada perkembangan sosio-emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Pemupukan kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum ini juga ditekankan dalam tunjang ini. Tunjang yang kelima iaitu tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Tunjang ini menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tunjang ini juga melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Tunjang yang terakhir bagi KSPK adalah tunjang sains dan teknologi. Tunjang ini memberikan penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang terkandung dalam tunjang ini adalah sains awal dan matematik awal. Berikut adalah penerangan bagi 6 perkembangan ataupun bidang bagi kurikulum permata. Perkembangan yang pertama iaitu perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Tujuan perkembangan ini adalah untuk meningkatkan berbahasa dan komunikasi pada kanak-kanak. Perkembangan ini merupakan asas penting dalam membina kemahiran sosial dan intelek pada kanak-kanak. Perkembangan yang kedua iaitu perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Perkembangan ini memperkembangkan kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kepada kanak-kanak. Kemahiran awal matematik merangkumi konsep-konsep asas yang melandasi pengetahuan dan konsep kemahiran matematik. Manakala pemikiran logik pula adalah pemikiran yang berasaskan penaklukan. Perkembangan yang ketiga iaitu perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Terdapat 5 jenis deria yang digunakan dalam perkembangan ini, seperti mata untuk melihat, kulit untuk rasa sentuhan, hidung pula untuk menghidu, mulut atau lidah untuk merasa, telinga pula untuk mendengar. Manakala dunia persekitaran terdapat 4 alam, seperti alam hidupan, alam bahan, alam fizikal dan alam semesta. Perkembangan yang keempat iaitu perkembangan fizikal dan psikomotor. Tujuan perkembangan ini adalah untuk mengembangkan kemahiran fizikal dan psikomotor bagi kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun untuk membolehkan mereka mengawal anggota tubuh badan dengan lebih berkesan. Bidang fizikal dalam perkembangan ini menumpukan kepada perkembangan psikomotor seperti kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar dan koordinasi mata, tangan dan kaki. Perkembangan yang kelima iaitu perkembangan kreativiti dan estetika. Matlamat perkembangan ini adalah untuk mengembangkan keupayaan mereka dalam berimajinasi dan memproses maklumat, bahan dan sumber untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Perkembangan yang terakhir bagi kurikulum permata adalah perkembangan sasiah, sosio-emosi dan kerohanian. Perkembangan ini fokus kepada 3 bidang iaitu pembentukan sasiah, kerohanian kanak-kanak dan kemahiran-kemahiran sosial interpersonal dan intrapersonal. Secara kesimpulannya, kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan kurikulum permata ini juga bukan sahaja ada perbezaan, malah terdapat juga persamaan di antara dua kurikulum ini. Sebagai contoh, kurikulum standard prasekolah kebangsaan KSPK dan permata, guru juga boleh melaksanakan aktiviti hands-on kepada kanak-kanak. Ini juga melibatkan kemahiran sains. Oleh itu, guru juga hendaklah melaksanakan aktiviti pembelajaran mengikut kurikulum yang telah ditetapkan dan bukan secara berlainan ataupun bertentangan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.